hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu, dan ku niatkanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu.
pengampun dosa-dosa besar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat rahimakumullah, apa khabar anda semua pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk pagi ini masih lagi kita diberi kesempatan untuk bersama dalam majlis ilmu. Dan sekarang ini tuan-tuan dan puan bersama saya dalam slot Moh Ngaji untuk episod yang ke-51. Alhamdulillah. Kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Dan seperti biasa tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, untuk di awal ni saya nak mohon jasa baik anda semua untuk bantu saya sama-sama sharekan kita punya live pada pagi ini. Sama-sama kita menyebarkan manfaat. Ya. Sahabat-sahabat yang mungkin sedang menonton live ini dalam kereta ke kan, atas motor tak mungkin lah kot. Ya. Dalam kereta ke ataupun yang sedang menonton secara langsung ni di rumah. Jadi apa pun saya doakan semoga semuanya berjalan lancar. Ya. Terutamanya internet lah. Bila sebut tentang kelas pengajian online ni, internet tu antara yang penting lah. Satu benda yang penting. Dan doakan juga internet di kawasan saya ni okey juga kan. Baik, jadi seperti biasa tuan-puan, untuk mengaji kita ni istiqamah untuk 5 muka surat setiap kali pertemuan. Dan tuan-puan boleh bersedia dengan mashaf masing-masing. Hari ni insyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kita bermula muka surat 251 sehingga muka surat 255. Sambil-sambil itu teruskan share tuan-puan. Bantu saya dengan menekan butang share yang ada di bawah skrin anda itu. Pada masa yang sama anda boleh juga share-sharekan dalam grup WhatsApp. Kan sementara ada ni, boleh keluar kejap, masuk dalam grup WhatsApp, Telegram ke, ataupun apa saja platform yang ada, sama-sama bantu saya untuk sebarkan. Jadi dah masuk tahun 2023 ni, macam saya pernah sebut lah, pada penghujung tahun 2022, apa yang kita harapkan ialah pada tahun ini bertambah lagi sahabat-sahabat kita yang kata apa, tercari-cari kan kelas pengajian Al-Quran. Jadi sepastinya Izzi Ngaji adalah salah satu tempat. Bukan Izzi Ngaji sahaja, sebenarnya banyak lagi. Cuma kami antara salah satu yang cuba menyampaikan khidmat untuk membantu sahabat-sahabat semua untuk kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Tapi apa pun berbalik kepada sejauh mana usaha kita lah. Bagaimana usaha tuan-puan. Tak cerita lagi ujian-ujian yang dilalui apa semua. Jadi Alhamdulillah, syabas dan tahniah kepada anda semua yang masih lagi sehingga hari ini anda dapat lagi merasai nikmat menuntut ilmu tu. Okay, muhasabah sebentar. Wujudkan rasa kesyukuran yang teramat tinggi kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita diberi peluang sehingga hari ini. Perasaan cinta akan Quran ni masih lagi wujud. Kan? Sebab apa? Dalam kehidupan kita ni ada perkara yang kita lalui ni kadang-kadang separuh jalan.
Kan semangatnya di awal, ada waktunya futur, putus asa, kan. Ada kalanya bangun balik, futur balik. Futur ni maksudnya putus asa, kan. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat, saya tengok masih lagi konsisten. Yang bagi komen pun tengok alhamdulillah masih ada, kan. Cuma kita bukan menyalahkan mereka yang dah tak dapat ikut, kan. Masing-masing ada dia punya ujiannya masing-masing, kan. Dan kita doakanlah semoga ramai lagi masyarakat, sahabat-sahabat kita di luar sana makin orang tak apa rasa tentang kepentingan Al-Quran. Kepentingan Al-Quran ni bukannya benda baru, tapi ianya adalah satu perkara yang kita boleh kata terlalu lama lah. Okay. Surat cinta daripada Allah SWT, yang mana ia adalah mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sahabat-sahabat yang baru hadir, selamat datang sekali lagi. Minta maaf lah, awal-awal tadi saja kita nak muhasabah diri, dan sebenarnya apa yang saya cakap tu untuk diri saya, kan. Untuk diri saya juga sebenarnya. Takut kita ni kadang-kadang lalai, kan. Lalai leka. Itu biasalah, sifat manusia memang ada. Bukan hanya orang yang bukannya kata kalau ustaz ke mengajar ke akan dijauhkan dengan perkara-perkara lalai. Tidak. Sama aja. Okay, ujian kita ni sama sahaja. Cuma tangganya berbeza lah. Okay, ujian pasti ada. Baik, jadi saya yakin anda semua sudah bersedia. Ikhlaskan diri kerana Allah SWT. Betulkan niat kita pagi ni, ya. Dan tak lupa juga untuk kita niatkan, kita sedekahkan pahala bacaan Al-Quran kita pada pagi ini, pada pertamanya junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarga, para sahabat, tabi' dan tabi'in, dan sudah pasti buat ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, guru kita, terutamanya mak ayah, mak ayah, adik-beradik kita, sesiapa sahajalah. Kita niatkan sekarang, insya-Allah. Boleh sahabat-sahabat semua? Baik, jadi tanpa membuang masa lagi, sama-sama kita dahulukan kita punya pengajian pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, seterusnya sama-sama kita beristighfar. Kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedia semua? 1, 2, mula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما زدني
علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Baik, tuan-tuan dan puan, selesai untuk bacaan istighfar kita. Terima kasih semua yang sudi ikut bersama-sama, dan sahabat-sahabat yang baru hadir, selamat datang saya ucapkan juga. Teruskan untuk share kita punya live pagi ni, dan jom kita pergi pada bacaan semasa kita. Untuk pagi ni kita akan sambung muka surat 200. Sebentar Baik, kita akan sambung muka surat 251. Okey. Muka surat 251 surah Ar-Ra'd. Ya. Bermula dengan ayat 14, tuan-tuan dan puan. Bermula dengan ayat 14. Waalaikumsalam yang baru masuk. Sila ambil tempat anda. InsyaAllah kita nak mula dah. Dah ready semua? Jom kita fokus pada bacaan kita. Dan seperti biasa, mohon untuk semak bacaan saya. Kalau ada apa-apa ralat ataupun kesilapan, boleh tuliskan di ruangan komen. Ya. Baik. Ready semua? Tarik nafas. Tarik dalam-dalam. Fokus pada setiap huruf yang kita nak lafazkan. Ya. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Kita teruskan muka surat 252. Bismillah. أفمن يعلم أنما
كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه
قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Kita teruskan muka surat 253. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من
قبلك فأمليت للذين كفروا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Kita teruskan muka surat 254. Alhamdulillah. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. Kita teruskan muka surat terakhir 254. Dan kita akan berhenti sehingga ayat 43 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Baik, kita berhenti dulu tuan-puan sehingga selesai surah Ar-Ra'd. Dan insyaAllah untuk esok kita akan sambung muka surat yang sama. Cuma kita masuk surah yang barulah, iaitu surah Ibrahim. Ya. Baik. Jadi kita akan teruskan untuk slot yang kedua, iaitu slot bedah tajwid. Untuk hari ini kita akan sambung muka surat 116 tuan-puan. Ya, yang baru hadir tak apa.
Mungkin ada yang baru masuk kan, tak sempat nak follow bacaan, tak apa, anda boleh ikuti untuk kita punya slot bedah tajwid ni ya. Baik, muka surat 116. Hari ni kita bedah dua ayat, boleh tuan-puan? Kita buat laju sikit. Okey, 2 ayat. Berbandangkan kita pun habis awal pagi ni. So, kita bedah 2 ayat. Jom, kita mulakan. Ready A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahkum ahlul injil. Baik, untuk lam ni, wal matikan tanpa tawallud. Kemudian ha pedas tengah kerongkong kita sempitkan. Wal yahkum, mim mati jumpa hamzah izhar syafawi. Jelaskan mim tu, jelaskan makhraj dan sifat. Wal yahkum ahlul. Ha simpul juga kita pastikan sebutannya berada di pangkal kerongkong, pada pangkal kerongkong kita. Ahlul. Jangan wujudkan unsur pedas. Baik, kemudian lul, alif lam qamariyah kat sini, alif lam qamariyah. Nun mati bertemu jim, ini huruf nun dan bawah ni adalah huruf jim. Nun mati bertemu jim, ikhfa haqiqi, dengung yang nipis saja. Ahlul injili, bersedia untuk sebut huruf jim. Inji. Boleh? Kemudian panjangkan ji 2 harakat, mat asli li bima, ma panjang, mat asli jumpa hamzah dalam 2 kalimah. Mat jaiz munfasil, panjang 4 atau 5 harakat, 4 tu lebih utamalah. Kemudian nun mati bertemu zai, sekali lagi ikhfa haqiqi, sembunyikan nun di sisi huruf zai, dengung nipis je. Bima anzalallah, anza. Okey, dengung ni nipis. Kemudian kalimah Allah, lallahu. Kat sini kena tebal. Kalimah Allah kena tebal kerana sebelumnya terdapat baris atas pada lam tu. Lam di sini. Okey. Kemudian hu 1 harakat, fi. Kalau kita berhenti kat sini, sepastinya kita diberi pilihan sama ada 2, 4 atau 6 harakat. Nama hukum mad arid lis sukun. Boleh? Kemudian wamal lam, nun mati bertemu lam. Wamal lam idgham. Teruskan, terus masukkan nun ke dalam huruf lam bila gunnah, tanpa dengung. Wamal lam, kat sini idgham kamil lah. Untuk hukum idgham bila gunnah, semuanya adalah idgham kamil, idgham yang sempurna. Waman lam habdas, sempitkan tengah kerongkong kita. Kemudian kum, mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Tutup bibir mulut bersahaja. Boleh? Waman lam yahkum bima. Untuk mat jaiz munfasil, MJM, panjang 4 atau 5 harakat. Sekali lagi nun mati bertemu dengan zai, ikhfa haqiqi, dengung nipis je. Bima pastikan bunyi hidung tetap wujudlah, tetap berlaku kan, sebab namanya pun dengung. Cuma ianya berlaku dalam keadaan yang nipis sahaja. Baik, lallah turut tebal. Lam pada kalimah Allah ni tebal kerana terdapat baris atas sebelumnya. Fa'ula, hu, fa'u. Tiga-tiga ni 1 harakat saja tuan-puan. Fa, hu, fa'u. Hu, fa'u. Hu, fa'ula. Dan waw di sini huruf waw ziyadah. Huruf waw ziyadah yang ditanda dengan
Sifrun mustadir nama dia. Okay, boleh tak tuliskan di ruangan komen? Tuliskan begini. Huruf waw ziyadah yang ditanda dengan sifrun mustadir. Sifrun mustadir. Boleh. Simbol bulat tu adalah satu tanda lah. Okay, satu simbol untuk kita tahu bahawa ianya adalah huruf ziyadah. Cara untuk kita kenal huruf ziyadah adalah dengan adanya tanda sifrun mustadir. Baik. Fa'ula. Untuk la di sini mad wajib muttasil. MWM. 4 atau 5 harakat. Fa'ula. I satu harakat saja. Ka satu harakat saja. Humul. Alif lam qamariyah. Fa mad asli. Si huruf sin macam biasa. Humul fasi. Qu huruf qaf sepastinya tebal. Ya, angkat pangkal lidah. Tolak ke langit. Fasiqun. Konsisten muncungkan bibir. Fasiqun. Sampailah habis. Sampai habis mat tu. Sama ada 2, 4 atau 6 harakat lah. Ya, kerana di sini adalah hukum mat arid lis-sukun. Baik. Selesai ayat 47. Kita sambung satu lagi ayat insya-Allah. Masih bertahan ya tuan-puan? Masih bersama saya ke? Kita teruskan. Wa anzalna. Sekali lagi, ini kali ketiga kita jumpa nun mati bertemu zai. Diharapkan ini menjadi orang apa, satu asbab kejayaan kita lah. Dapat membunyikan ikhfa hakiki yang tarqiq, yang nipis ni dengan baik. Kan? Amin ya Rabb. Mudah-mudahan. Nun mati jumpa zai. Ikhfa hakiki. Wa an. Dia, kalau kita tebal dia akan jadi macam ni tau. Jadi kita seiringkan bunyi dia. Bagi satu tahap. Wa anzalna. Jangan angkat. Itu antara petua dia lah. Kan? Cara dia. Tips. Waktu kita sebut wa tu, sekatakan bunyi dia dengan wa tu. Anzalna. Boleh ya, tuan-tuan perempuan? InsyaAllah. Saya yakin anda boleh. Lam yang sukun jangan tawallud. Okey, betul lah. Jangan lantunkan dia ataupun datangkan unsur lebihan. Zal. Pegang makhraj lam tu betul-betul. Kemudian terus sebut nun, panjangkan. Kat sini kita lihat huruf mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah. Mad jaiz munfasil. I, hamzah, I. Wa anzalna ilaika. Ilai. Bacaan lin, ya mati sebelumnya pada atas. Huruf kaf pada atas, ka macam biasa. Dan di sini ada lam mati kan? Terus matikan lam. Kal alif lam qamariyah. Kitaba. Ta ma asli 2 harakat. Babil haqqi. Okey, kat sini bil alif lam qamariyah juga. Dan ha pedas sempit tengah kerongkong, qaf bersabdu ni nak buat apa? Angkat pangkal lidah untuk dapatkan sifat tebal tu lah. Bil haqqi. Bil haqqi musaddiqa. Bil haqqi. Boleh tuan-puan? Pastikan ada lah unsur sabdu pada huruf qaf tu. Yang penting kena tebal. Musa. Huruf sad pun sama, kena tebal. Musaddi. Huruf dal, relax je, biasa. Musaddi. Sabdu Musaddiqalli. Huruf qaf, angkat balik. Angkat balik pangkal lidah.
tebal musaddiqan lima qalli. Tanwin jumpa lam, idgham bila gunnah, IBL. Idgham bila gunnah. Kamil. Musaddiqan lima, mad asli, bai. Kat sini bacaan lin. Na yadai, dai bacaan lin. Sama juga. Yadaihi, hi satu harakat, hi minal, alif lam qamariyah. Kitabi, ta ma asli 2 harakat. Kemudian ba baris bawah, bi, wa satu harakat, muhai, bacaan lin lagi. Wa muhai, lin ni lembut maksud dia. Sifat lunak. Wa muhaiminan, nan tanwin jumpa ain izhar halqi. Jelaskan makhraj dan sifat nun. Bukan huruf nun tu, tapi nun mati yang ada pada sebutan. Memang kat sini nun juga kan. Jadi tanwin jumpa dengan ain izhar. Wa muhaiminan alaih. Dan ketika waqaf di sini berlaku hukum madlin. Okey, madlin. Madlin ni sama je macam kadar ma'arif sukun, iaitu 2, 4 ataupun 6 harakat. Itu sahaja. Teruskan lagi, fahkum. Baik, untuk di sini terus je fah. Hamzah wasal ni abaikan. Ku. Kaf beri depan muncul. Kemudian mim mati jumpa ba izhar. Ikhfa. Syafawi. Fahkum. Macam mana? Untuk ikhfa ni sama macam hukum iqlab. Kita tutup bibir bersahaja. Bainahum, ya mati sebelumnya pada atas bacaan lin. Na hum, sekali lagi ikhfa syafawi, tutup bibir dalam keadaan yang apa? Tutup bibir yang bersahaja, dalam keadaan bersahaja yang bersahaja sahaja. Yang bersahaja sahaja. Okey, dapat tuan-tuan dan puan. Bima anzala. Ma ni ma asli jumpa dengan hamzah. Dalam 2 kalimah hukumnya mad jaiz munfasil. Bima. Okey, nampak tak? Sekali lagi kita jumpa nun mati bertemu zai. Kat sini ikhfa hakiki, dengung nipis sahaja. Bima anzalallah. Baik, kalimah Allah anzalal. Tebal. Bima ni nipis anzalal. Waktu nak masuk lam tu zalal. Anzalallah. Tapi yang tebal kat sini yang pada lam awal ni, itu relax dulu, la. Tak perlu anzalo, zalo, kan? Zalol, zalol, zalo, zala, zalal, zalo, zala, zalo. Tuan-puan boleh beza lah kot ya. Okey. Jadi kalau kita berhenti kat sini, ma'arif disukun lah pada kalimah Allah ni. Dapat tuan-tuan dan puan? Okey, kalau clear kita teruskan. Wala, la ni mad asli. Tattabi'. Okey, tatta ada ta sabdu. Kemudian ain mati sempitkan tengah kerongkong tu. Wala tattabi' ahwa. Ha simpul. Okey. Pangkal kerongkong. Kemudian wa ni mat asli jumpa hamzah dalam satu kalimah mad wajib muttasil.
ahwa'ahum. Mim mati. Mim yang ada tanda sukun sepastinya izhar lah kan. Izhar syafawi. Huruf ain sempit. Mim bersabdu wajibul gunnah. Kemudian panjang 2 harakat. Amma mad wajib mutasil. Mad asli jumpa hamzah. Jumpa je hamzah mesti kadar panjangnya berubah daripada 2 kepada 4 harakat ataupun 5 lah. Ka mi na semua nipis. Amma ja'aka minal ha sampai kat ujung qaf tu baru kita angkat, tebalkan dia, kemudian lantun. Kat sini qalqalah kubra. Qalqalah. Dan pastikan waktu kita lantun tu masih lagi kita mengekalkan sifat isti'la'nya, iaitu terangkat pangkal lidah untuk mendapatkan hasil suara tebal tu. Amma ja'aka minal haqq. Okey, dia bukan haqq, bukan bunyi q tapi bunyi haqq, bunyi dia ke atas. Faktor tebal tu lah kan, faktor tebalnya huruf qaf ini. Baik, kemudian dia bersabdu, kita tahulah, ambil masa untuk selesaikan hak-hak huruf tu. Minal haqq, kan, minal haqq, bagi selesai dulu. Okey, itu sahaja. Boleh dapat sahabat-sahabat semua. Kemudian likulli kat sini tanwin pada lam jumpa dengan huruf jim, ikhfa haqiqi. Sembunyikanlah. Sembunyikan sebutan nun mati yang ada pada tanwin tu, dan dengung mesti nipis. Dengung nipis bersedia untuk sebut huruf jim. Likullin ja'alna ma asli. Nun mati jumpa kaf. Min ikhfa hakiki lagi. Alhamdulillah, banyak ikhfa hakiki hari ni. Mudah-mudahan dapat membuatkan kita lebih orang kata apa, lebih kemas sebutan ikhfa kita ni, bunyi ikhfa tadi. Cuma kat sini nun mati jumpa kaf lah. Bersedia untuk sebut kaf. Minku seiring dengan bunyi dia. Contoh kita sebut ka kan, ka, ni baris depan, ku, minku, minku, minku. Tuan-puan buat kan, dapat nanti seiringkan. Sama lah macam ni tadi. Ja, ninja, ninja. Ambil dulu kepala ja tu, ja. Sebab macam kita nak pasak dulu kan, kat mana makhraj jim. Macam kaf tadi, pasak dulu. Ku, minku. Dah rasa dapat bunyi dia eja-eja sikit. Kita boleh buat lah. Tadi tu untuk latihan ni. Janganlah waktu baca gitu kan. Okey, dapat. Bagus sahabat-sahabat semua kalau tengok kat komen tu macam-macam istilah keluar. Syiddah majhurah lah, martabat awsat, ikhfa haqiqi adna. Masya-Allah. Tabarakallah. Terbaik semua. Kita teruskan. Mim mati jumpa huruf shin, izhar syafawi. Minkum. Ra mati sebelumnya baris bawah. Tebal ke nipis? Nipis. Okay, nak tahu huraian lanjut tentang ra malam ni. Malam ni jangan lupa join. Nak tahu apa yang ada malam ni, tunggulah sehingga selesai nanti kan, insya-Allah. Minkum. Shir.
Syir. Minkum syir'atan. Syir nipis sahaja. Huruf ain sempit. Tanwin jumpa waw, idgham bi gunnah. Okay, masukkan kat sini naqis, idgham naqis, tak sempurna, kekal dengung. Syir'atan wa minhaja. Wa min, nun mati izhar, jumpa dengan ha, izhar halqi, ha ma asli, jamat iwad. Kita waqaf tu jan bertukar ataupun kita kata iwad lah, ganti kepada bunyi dua harakat. Wa minhaja. Boleh? Baik, teruskan. Sikit lagi. Sikit lagi, 3 baris kan. Walau sya, bacaan lin. Bacaan lin. Sya, kat sini mad wajib muttasil, panjang 4 atau 5 harakat. Walau sya, untuk lau muncung bibir. Wa muncung, lau pun muncung. Walau. Tapi kontrol lah. Kontrol bunyi dia. Walau sya'allahu. Kalimah Allah tebal. Allahu. Relax je. Jangan Walau sya'allahu. Walau sya'allahu. Hu, la, ja'ala. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Kena relax dan steady. 1 harakat je semua tu. Hu la ja'alakum. Walau sya'allahu la ja'alakum. Boleh? Kemudian pada huruf kaf ni baru ni lah muncul kan. Lepas tu matikan mim. Kalau ikutkan kaf ni pun 1 harakat lah. Tapi sebabkan dia nak jumpa mim dah tu, so kita tak payahlah kira kan. Kum. Mim mati jumpa hamzah. Izharu syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Kat sini muncung. Kemudian dengung terus pada mim besar tu. Wajibul gunnah. Tanwin jumpa waw, idgham bi gunnah. Wajibul gunnah, idgham bi gunnah. Apa pun poin dia, dua-dua ni kena dengung. Cuma pelaksanaan je berbeza sikit. Dengan keadaan ataupun situasi dia lah. Dengung sempurna. Dengung tidak sempurna. Kan? Kat sini naqis. Wa ma asli 2 harakat. Ha pada bawah, hi. Da pada atas macam biasa. Datang sekali lagi. Idgham bi gunnah. Wahidatan wala ma asli. Nun mati jumpa lam. Killi. Terus. Killi. Terus Killi. Apa hukum dia? Idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Walakin liyabluwakum. Ba sukun di tengah bacaan. Qalqalah sughra. Lalu je. Layan. Walakin liyabluwakum. Lu wa kum. Mim mati jumpa fa. Izhar syafawi. Mim mati jumpa fa. Izhar. Jelaskan. Kemudian fi ma asli. Fi ma mat. Jaiz munfasil. Fima mat badal. Ataupun boleh je lah nak sebut mat asli pun tak ada isu pun kat sini kan. Tapi kalau ikut dari sudut hukum tu, kita sebut mat badal lah. Apa pun kadar harakatnya 2 sahaja. Fima ta mat asli. Kum ni izhar. Izhar syafawi. Berhenti ke, sambung ke, sama je. Tetap kena je jelaskan. Baik, fasta. Matikan sin macam masa.
lepaskan suara dan nafas. Fastabiqul. Okey, huruf qaf ni tuan-puan terus pergi pada huruf lam yang sukun ni. Huruf waw kenapa tidak dibaca? Kerana iltiqa' sakinain. Waw mad, okey, bertemu dengan lam sukun. Iltiqa' sakinain. Baik. Dapat? Semua? Kemudian yang ni huruf ziyadah kita tahu tak perlu dibaca. Begitu juga hamzah wasal, abaikan ketika kita sambung bacaan. Kan? Fastabiqul Khoy. Ya sukun sebelumnya baris atas. Okey, sorry, saya lupa nak sebut. Kat sini alif lam qamariyah. Ya. Khoy. Ya sukun sebelumnya baris atas. Bacaan lin. Bacaan lin. Kemudian ra ni mak asli. Tapi sebabkan nak berhenti, jadilah ma'arid li sukun. 2, 4, 6. Tebal jangan lupa pada ra. Kerana ra baris atas. Fastabiqul khairat. Untuk ta jangan lupa bila matikan, pastikan berlakunya dua sifat penting tu lah, iaitu syiddah mahmusah. Sifat yang tertahan suara khairat, tahan. Rat dan mahmus, lepaskan nafas. Khairat. Dia bukan te, khairat. 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 Okey, baik. Kita sambung lagi sikit je. Ilallah. Macam biasa lam ni nipis. Kalimah lam pada kalimah Allah ni baru tebal. Dia tak perlu ila. Ila, ila, ila. Ilallah, 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 ila, ilallah, 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 ilallah. Jadi tuan-puan cuba buat dan pastikan tidak ada unsur tebal lah ya pada lam tu. Baik, ni tebal. Himaruji. Ra mati sebelumnya baris atas. Kat sini kena tebal. Ji'ukum. Ji'u. Ain sempitkan tengah kerongkong. Ji'ukum. Mim mati jumpa jim izhar syafawi. Jami. Mim asli juga. Tanwin jumpa dengan fa. Jami'an. Kat sini tanwin jumpa fa. Sepastinya ikhfa hakiki. Dengung nipis sahaja. Dengung ni nipis. Fa yunabbi. Yunabbi ukum. Hamzah baris depan. Ni hukum dia apa tuan-puan? Apa hukum dia kat sini? Fa yunabbi Ingat tak apa nama hukum dia? Boleh tak sharekan di ruangan komen? Sambil-sambil lah ya. Ada hukum tak? Apakah hukum fayunabbi'u? Fayunabbi'u mat syibih badal. Okey. Saja je ustaz ni. Suka pasang perangkap ya. Itulah. Nak tengok siapa yang masuk perangkap. Mat tamkin. Okey, baik. Alhamdulillah. Tapi ramai tak jawab lagi ni.
Okey. Alhamdulillah. Terima kasih untuk respon pantas daripada anda. Jadi kat sini tak ada hukum kat sini satu harakat sahaja. Apa jenis mat pun bukan. Mat tamkin ke, mat badal ke, syibih badal ke, tak berlakulah. Kat sini adalah bacaan satu harakat sahaja. Fayunabbi'ukum bima. Boleh? Saja nak test tengok kan. Alhamdulillah ramai yang boleh jawab. Yang tak boleh jawab tak apa. Bukan tak boleh jawab, sebenarnya tak perasan. Kan? Husnuzan. Tak perasan. Bukan tak tahu, tak perasan. Tak perasan yang tak ada huruf mat kat situ. Nampak macam ada tapi tak ada. Nampak macam ada huruf mat tapi tak ada. Tu kata tu. Tak apa. Belajar daripada kesilapan. Biasalah tu, silap sikit-sikit. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi. Jom sambung. Fayunabbi'ukum. Okey. U tu satu je. Fayunabbi'ukum bima. Mim mati jumpa ba. Ikhfa syafawi. Sembunyi kan? Tutup bibir bersahaja. Fayunabbi'ukum bima. Ma makna asli. Nun mati jumpa ta. Ikhfa hakiki. Bima kun. Kat sini standby. Nak sebut ta, guna yang kaedah tadi tu. Tuan-puan sebut tu dulu. Kita pasak dulu. Bagi dapat tu kun tu. Kan nak bagi balance bunyi dia tu. Bima kuntum fihi. Boleh? Kemudian mim mati jumpa fa. Izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Bima kuntum fi. Fi ma asli. Hi. Ha baris bawah hi. Takhta. Kha yang mati sebelumnya baris atas. Betul ke tengok macam tu? Tak ada Kha ni memang tebal. Kha yang bersifat isti'la selamanya kan. Tebal selamanya. Jadi pastikan jangan bunyi takh. Fihi takhta. Angkat pangkal lidah. Talifun. Ta satu harakat, li satu harakat, fu. Fu ni muncul betul-betul. Ta, li, fu, muncul. Kalau tak muncul itu bunyi telefon tu kan. Bunyi telefon. Kita nak talifu, fu, kemaskan. Ni telefon. Nak telefon siapa kan? Jadi kemaskan. Muncung bibir ketika huruf yang berbaris hadapan. Fihi takhtalifun. Hujung ni ma'arif lis-sukun. Selesai. Boleh? 2, 4, 6. 2, 4 ataupun 6 harakat sahaja. Selesai kita punya sesi bedah membedah ni. Boleh tuan-tuan dan puan? Dapat ya sesuatu untuk pagi ni. Bendanya berulang je pun. Tak ada yang special pun kalau ikut kan. Boleh? Waalaikumsalam. Nak tanya apa sebenarnya fungsi ataupun keperluan huruf-huruf ziyadah yang ada sifr mustadir. Okey. Pertama, untuk huruf ziyadah ni adalah dia satu pembentukan kalimah yang mana ianya mesti ada pada tulisan tu. Kalaulah huruf ziyadah tu tak ditulis, okey, maka tak lengkaplah
ejaan bagi satu perkataan. Cuma yang disebutkan ziyadah ni adalah dari sudut, kenapa dalam Al-Quran ni kita sebut ziyadah? Ziyadah ni maksudnya tambahan. Okey. Maknanya dia ada tambahan pada penulisan huruf tu, tetapi dia tak ada pada bacaan. Pada bacaan tu dia tak ada. Itu yang kita fahamkan dalam konteks bacaan Al-Quran. Tapi dari sudut ilmu bahasa Arab, penulisan bahasa Arab, nak tak nak memang ianya ditulis. Itu basic dia lah. Basic dia. Contoh macam mana tadi? Ya, kenapa macam tak nampak pula? Ni. Fastabiqul khairat. Biasa jumpa kan? Ni. Fastabiqu. Contoh macam kita tengok sekarang ni. Nampak tak? Ada huruf ziyadah kat sini kan? Jadi dari sudut tulisan, kita boleh kata, senang nak faham kan? Takkan lengkap bentuk penulisan kalau tak ada alif ni. Dalam bahasa Arab sendiri pun, ianya memang ditulis tapi dia tak dibaca. Fastabiqu. Memang ditulis. Sebab tu dipanggil ziyadah. Tambahan pada tulisan untuk melengkapkan penulisan tu walaupun ianya tak dibaca. Dalam penulisan bahasa Arab, simbol bulat ni dia tidak ada. Dia hanya contoh macam perkataan fastabiqu ni, yang tertulis hanyalah alif sahaja. Fastabiqu, ada alif. Tapi dalam Quran ditandakan dengan sifrun mustadir ni. Sebab apa? Pertama, sebab kita tahu Quran ni adalah satu kitab yang dibaca oleh seluruh Muslim daripada pelbagai kaum, daripada pelbagai negara, satu dunia lah, senang cerita, yang bukannya di kalangan bangsa Arab. Jadi sebab itulah diletakkan yang kita panggil dot, tanda ni, sifrun ni, tanda bulat kecil ni, nak menyatakan ataupun kita kata nak bagi isyarat pada kita bahawa ianya tak perlu dibaca, tetapi ianya tetap perlu ada pada penulisan. Itu sahaja. Boleh. Dan biasa kita sebut itulah kan, ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Cuma huraian lebih sikit tu macam tadilah. Dia bukanlah kata ada keistimewaan apa pun, cuma dari sudut ilmu bahasa tu, penulisan tu, ianya mesti diletakkan. Boleh? Itulah ziyadah. Maksudnya tambahan. Boleh Puan siapa tanya ni? Puan Suraya. Alif ziyadah berfungsi untuk ilmu nahu ya Ustaz. Ilmu nahu, tata bahasa. Betul. Dia ada waktu-waktu dia, bukan setiap masa kan. Untuk ada huruf alif tu, dia ada waktu dia. Contohnya pada fi'il, perbuatan kan. Adalah waktu-waktu dia yang kena letak tu. Itu kalau tuan-puan belajar kelas bahasa Arab, insya-Allah akan diberi pendedahan. Cuma tak disebut lah, tak adalah. Seingat saya, dia tak sebut lah. Okey, di ujung ni kena letak alif ziyadah. Biasanya dalam pembelajaran tu dia tak sebut pun. Sebab alif ziyadah ni, kita boleh kata dia istilah yang umum dalam Quran ni. Itu je. Maknanya huruf yang diperlukan sekadar ejaan untuk kalimah tersebut dan diletakkan sifrun untuk memudahkan kita membaca supaya tak tersilap dengan huruf mad. Ya. Betul. Dan kalau macam ni kan, tengok balik kalimah ni, fastabiqu. Kan bayangkanlah kalau sekejap saya padam ni. Tuan-puan ingat tak? Kalau dalam konsep
Quran resam Osmani, dia dah ada garis panduan dia, betul tak? Ada garis panduan dia. Dinyatakan kalau dalam Mashaf resam Osmani, huruf mad alif waw ya ni tidak akan ditandai dengan sebarang simbol. Bukti dia apa? Macam kita tengok pada huruf mad di sini, huruf mad waw. Apa lagi? Huruf mad ni. Macam ni, huruf mad. Tak ada tanda kan? Begitu juga kalau macam waw. Tengok bawah ni. Takhtalifu. Nampak kat sini waw. Memang kita tahu. Saya lengkapkan lah. Ya, ni contoh ya pula. Boleh faham Huruf mad ni memang kita tahu dalam Quran ianya tidak akan ditandai dengan sebarang tanda. Itu basic dia. Lainlah kalau macam jumpa dengan hamzah ke. Tu datanglah contoh macam ni kan. Datang pula simbol lain atas dia sebab nak bagi tahu adanya perubahan pada kadar pemanjangan tu. Okay, itu yang kedua tah, itu yang seterusnya lah. Cuma basicnya huruf mad tidak berbaris. Jadi kalau kita dah faham begitu, kita just nak ambil apa hikmah yang ada kan. Bayangkan kalaulah huruf ziyadah ni tidak ditanda dengan sifrun mustadir ni, maka akan timbullah kekeliruan. Kan, timbullah kekeliruan. Mungkin orang akan anggap macam Puan Suraya sebut ni, adakah ini huruf mad? Sebab ciri-ciri dia sama je. Kan? Cuma kalau kita dalami lagi untuk huruf mad, kita tahulah macam alif mad sendiri, untuk betul-betul kita mengesahkan ianya alif mad, sebelum dia mestilah berbaris atas. Contoh macam ni kan, alif sebelumnya baris atas. Itu basic formula untuk pengenalan mad. Kan? Tapi tak mustahil bagi mereka yang baru, mungkin bila sebut je huruf mad ni alif yang tidak ada tanda, maka jumpa ni nanti udah keliru. Kan? Begitu jugalah macam mana kita faham dengan hamzah wasal. Okey, kita faham dengan hamzah wasal. So kita tahu ini pun alif juga. Betul tak? Hamzah wasal. Yang ni sebelah dia ni. Kalau tuan-puan lihat, betul tak saya kata? Ini alif, ini pun alif. Ini alif, ini pun alif. Jadi, tanda-tanda ni datang, tanda bulat, nak menyatakan apa fungsi dia. Ataupun apa je peranan dia. Untuk kita tahu. Dengan adanya simbol-simbol atas ni, untuk kita tahu. Oh, kalau ada simbol ni, nak kena buat apa. Bila kita dah belajar, kita tahulah, oh tak payah buat apa-apa, abaikan. Bila jumpa yang ni, hamzah wasal, ditanda dengan kepala sad, nak merujuk bahawa, oh ini adalah hamzah pemula. Kalau kita nak ibtidak, nak mulakan bacaan kat sini, kena bunyi pada atas. Al-khairat. Kan? Kemudian, kalau, apa lagi? Alif yang ada tanda ni. Ada lagi tak? Cuma yang biasa kita jumpa ni alif ni lah. Yang alif saghirah ni tetap berperanan sebagai mat juga kan. Alif kecil ni. So no, tak ada isu lah. Cuma ni. Nampak tak hikmah dia tu? Kalau tak adalah simbol-simbol ni, maka mungkin akan timbul pelbagai kekeliruan. Bukan hanya orang biasa, agaknya yang tukang mengajar pun mungkin akan keliru kan. Begitulah. Jadi diharapkan semua faham dan jelas. Minta maaf lah kalau jawapan saya ni tak begitu kukuh. Mungkin ada satu jawapan yang lebih baik lagi sepatutnya. Tapi sekadar apa yang saya faham, yang saya boleh sharekan, itulah dia. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih yang bertanya. Bagus soalan tu sebenarnya. Dapat memberi orang kata apa, satu benda yang besar lah untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin baru dalam kita punya moh ngaji ni. Okay, baik. Kita tak baca lagi kan yang ni. Jom kita baca daripada atas ni. Wa anzalna.
Boleh. Tarik nafas. Ready? Kita ambil dari sini ya. Wa anzalna sampailah kita habis tadi fihi takhtalifun. Ayat 48. Sedia 1, 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Kita ambil semula musaddiqan lima. 1, 2 mula. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. Teruskan. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Baik, jadi selesai berakhir kita punya sharing tajwid untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama mendengar sedikit pencerahan ringkas untuk hari ini, dan semoga semuanya dapat dijadikan satu manfaat yang besar dan terbaik lah buat diri anda sendiri. Okey, seterusnya sebelum kita tamatkan live, saya nak ingatkan kepada anda semua berkenaan dengan kita punya program untuk malam ni insya-Allah. Sekali lagi saya nak jemput anda semua dalam slot Mastery Raw bersama saya malam ini pada jam 9 malam, 19 Januari malam ni, hari ni. Jam 9 malam kita akan bersiaran langsung melalui Zoom. Dan kalau tuan-puan tanya tentang konten, apa pengisian dia, sama sahaja seperti yang kita pernah buat sebelum ini. Ini kita buat ni atas tujuan untuk, pertama, kita nak war-warkan untuk pengambilan Amito. Ni last lah, kali terakhir untuk kita buka Amito sebelum masuk Februari 2023. Kita nak buat kita panggil panggilan akhir kot, pendaftaran akhir lah untuk kelas advance My Tajwid Online. Jadi kepada sahabat-sahabat yang mungkin nak follow kelas intensif bersama saya setiap minggu, insyaAllah
Cuma kelas ni berbayar lah, kelas yuran kan. Jadi siapa yang berminat nak mendalami lagi asas-asas ilmu tajwid, tuan-puan boleh join dulu Mastery Raw ni malam ni. Dan malam ni juga di penghujung tu saya akan kongsikan lah apa yang ada dalam kita punya Advanced My Tajwid ini. Boleh? Clear tak sahabat-sahabat semua? Jadi dia punya modul ada dalam grup Telegram, tuan-puan boleh tengok. Modul untuk Mastery Raw ni, kita ada modul malam ni. Sebab kalau tak ada modul, macam mana nak faham kan? Jadi insyaAllah saya akan sharekan kepada anda poin-poin waktu bila Raw ni nak baca tebal, waktu bila Raw ni nak baca nipis. Kepada sahabat-sahabat yang dah ikut berulang kali, nak ikut lagi malam ni pun tak ada masalah. Program ni terbuka, anda boleh join, ikutlah sampai bila-bila pun. Andai kata lah minggu depan ada lagi pun, ikutlah. Contohlah kan, ikut je, tak ada masalah. Itu hak anda kan, terpulang. Siapa yang rasa dah okey kat sini, tak payahlah ikut dah kan. Yang rasa dah memang dah tapau habis dah, untuk Raw ni insyaAllah boleh ingat. So mungkin ianya tak menjadi kepentingan utama lah. Jadi tak mengapa, tak join pun tak apa. Cuma saya nak ajak yang baru-baru, yang geng-geng, yang baru join, yang beginner ke, tak kisahlah apa level pun, yang baru-baru, betul-betul baru start ke, boleh je nak ikut kan. Biar kita nampak bahawa ilmu Quran ni sebenarnya luas, banyak. Nak katakan dia punya perincian tu tentang Raw pun kan, ada dia punya sembang dia, ada cerita-cerita dia. Okay. Jadi jemput sekali lagi malam ni jam 9 malam. Macam mana anda nak join? Anda perlu tekan saja link yang diberikan di bawah. Tapau-tapau tapi masih bocor juga. Tak apalah. Yang penting kita ni. Malam ni ada Raw 2 alam ke? Malam ni. Modul sama dengan yang sebelumnya. Ya betul, sama sahaja. Modul kita guna sama je. Kalau tuan-puan hari tu dah conteng-conteng kan, kali ni print lagi sekali. Print lagi sekali, conteng lagi sekali. Conteng lagi sekali. Sampailah tuan-puan rasa dah melekat kan. Dapat kot ya. InsyaAllah join malam ni, terbaik. Jadi di ruangan komen tu ada satu link yang tertulis Mastery Raw 19 Jan. Okay. Jom kenal Fatihah. Kejap. Ini dua link satu link sekali Encik Elmi. Kejap nak dapatkan pengesahan dulu. Mastery Raw. Okey. Tapi betul lah, link tu betul Cuma tajuk tu tuan-puan abaikan yang ujung tu. Ambil yang Mastery Raw tu sahaja. Mastery Raw 19 Jan, terus tekan link. Okey. Baik, alhamdulillah. Tuan-puan jelas ke untuk yang ni? Baik, dan seterusnya kita nak sharekan untuk pendaftaran terakhir bagi program yang bakal berlangsung pada minggu hadapan insyaAllah. Mana tahu kok ada sahabat-sahabat yang terlupa bahawa kita ada program ni, Fatihah Merawat Hati. Kita ada program Fatihah Merawat Hati. Tapi jangan risaulah macam geng-geng yang dah daftar Amito sebelum ni kan, yang bulan 12 itu anda akan join program ni secara percuma lah. Tapi yang belum daftar, yang nak daftar, anda boleh tengok dulu tarikh program kita ni. Iaitu bermula 25 dan 26 Januari, 9 malam. Kemudian bersama saya pula 28 Januari. Daripada pagi sampai tengah hari. Okey, daripada pagi sampai tengah hari.
Jadi tuan-puan boleh tengok lah, akan ada 2 panel yang terlibat. Pertama saya sendiri untuk yang 28 Januari itu. Kemudian Encik Irfan untuk 2 sesi refleksi. Lebih kepada nak melihat, kalau tuan-puan baca tu, pelajari mesej yang disampaikan di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah ni lah. Apa yang nak disampaikan. Okey. Kemudian lakukan tindakan atas mesej yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kan yang kita selalu baca. Semalam pun rasanya tuan-puan ada join kan, bersama Encik Irfan juga, iaitu satu webinar yang bertajuk Jom Kenali Fatihah. Dan saya rasa beliau juga bercerita benda yang sama seperti yang saya cerita pagi ni. Cuma saya nak buka lah, kalau ada sahabat-sahabat yang nak join, boleh join. Dan saya tertinggal poin ketiga tu, menjadikan Fatihah sebagai perisai kekuatan jiwa. Nampak tak? So itu untuk dua malam lah, 25 dan 26 Januari. Kemudian satu sesi improve bacaan Al-Fatihah. Okey. Fahami kesalahan kecil dan kesalahan besar yang boleh berlaku. Okey, fahami kesalahan kecil dan kesalahan besar yang boleh berlaku. Syarat asas sempurna surah Fatihah ketika salat. Kita akan bincang tu nanti. Kemudian kesalahan yang sering berlaku dalam surah Al-Fatihah. Benda ni memanglah Izzy Ngaji sendiri memang dah banyak kali buat program ni. Tapi kita tahu, macam saya pernah sebut sebelum ni, audien kita Izzy Ngaji ni kadang-kadang berubah. Yang mungkin dah power sikit, berakhirlah perjalanan dia di Izzy Ngaji ni. Kan, kemudian datang pula satu batch yang baru pula kan. Jadi sebab tu kita rotate, kita buat je, circle dia sama je setakat ini. Itulah tuan-puan, untuk 3 program ni jangan lepaskan peluang untuk join. Kita buka pendaftaran dan berkaitan dengan yuran dia, ada yuran program ni. Yuran dia jangan risau, mampu milik. Ini untuk last call untuk last call. So yuran dia RM30 je. Tuan-puan ambil lah yang RM30 tu. Okey, murah pun murah kan. Murah pun murah. Cuma beza dia tak ada rakaman je. Tak apalah kan, tak ada rakaman pun ya. Jadi kalau nak ada rakaman, ada tambah sikit lah, jadilah RM60. Kemudian bukan ada rakaman je, kalau tuan-puan tengok ada sekali akses Izzy Ngaji Go untuk 1 bulan. Akses Izzy Ngaji Go ni maknanya tuan-puan akan dapat satu akses yang dalam tu terhimpun pelbagai video untuk tuan-puan tonton. Dan sepastinya video tu adalah untuk menambahkan lagi lah kefahaman dalam berkaitan dengan ilmu Quran ni, dalam pembacaan Quran. Tu je. Boleh. So inilah harga dia. Untuk package light RM30 dan basic RM60. Ini harga untuk last call. Program ni minggu hadapan. Jadi bagaimana nak mendaftar, anda boleh tekan link di ruangan komen tu. Ada link lain pula. Tadi tu untuk malam ni raw. Yang ni pula untuk pendaftaran bagi Fatihah Merawat Hati. Boleh? Sahabat-sahabat semua. Jelas ya? Baik. Alhamdulillah. Minta maaf tuan-puan kalau apa yang saya kongsikan ni tuan-puan tak berapa jelas ke apa. InsyaAllah kita ada tim-tim yang sedia membantu kalau tuan-puan perlukan apa-apa pencerahan berkaitan dengan program ni ke, program raw ke, boleh je berhubung dengan tim kami. Tak ada masalah. Jadi saya rasa itu saja untuk pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan jazak. Kita tutuplah dulu kita punya pengajian ni dengan doa. Sama-sama kita baca dan terus tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, berakhir kita punya pengajian pagi ni tuan-puan. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang hadir pada live mengaji pagi ini. Semoga anda semua sentiasa mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa segala ilmu yang kita pelajari sebentar tadi ataupun sebelum-sebelum ini, ianya menjadi satu benda yang diberkati lah, insya-Allah. Ya, jadi saya halalkan segalanya. Saya pun hanya berkongsi sahaja tuan-puan. Kalau ada apa-apa kesilapan pada penerangan saya, boleh je nak betulkan ataupun nak tanya pendapat kan. Apa semua boleh. Kita dalam belajar ni perlu berlapang dada. Dan apa pun doakan kejayaan Izzy Ngaji untuk tahun 2023 ni agar terus sukses sehingga bila-bila lah tuan-puan. Kita pun tak tahu kan apa yang jadi untuk akan datang, tapi yang pastinya kita ada planning-planning yang tertentu, khususnya buat anda semua dan masyarakat di luar sana. Itu sahaja. Jangan lupa program malam ni bersama saya untuk Mastery Raw. Jangan lupa download file PDF sebagai nota pada malam ni. Dan untuk pendaftaran Fatihah Merawat Hati, kita masih lagi buka. Kita masih lagi buka dengan tawaran harga yang bermula RM30 sahaja, seperti yang anda lihat tadi lah. Dan apa lagi? Untuk minggu hadapan saya sebut siap-siap. Minggu hadapan Izzy Ngaji akan bercuti. Akan bercuti untuk sehingga hari Selasa lah. Sehingga hari Selasa. Maknanya daripada Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa tu. Cuma apa yang saya nak maklumkan yang berkaitan dengan kita semua ni lah, adalah slot mengaji ni pada hari Isnin akan apa istilahnya, cuti dulu lah. Kan mudah nak faham, cuti dulu. Hari Isnin tu kita cuti dulu. Kemudian hari Selasa insya-Allah untuk podcast kita akan jalan macam biasa. Apa-apa nanti saya akan tim akan maklumkan lah, kita akan war-warkan. Walaupun hari Selasa Izzy Ngaji cuti, tutup, tapi kita tetap akan adakan pengisian pagi tu. Kita akan buat podcast. Okey. Tapi apa pun nanti kita update semula, sama ada jadi ataupun tidak kan. Setakat ni perbincangannya begitulah. Ada juga live pada hari Selasa tu. Okey, di YouTube. Kemudian yang terlibat dengan kelas mastery hari Selasa malam, saya ulang sekali lagi, siapa yang terlibat untuk kelas mastery makhraj dan sifat pada setiap hari Selasa malam, minggu depan kelas berjalan seperti biasa. Kelas malam tu berjalan seperti biasa. Jadi memang Izzy Ngaji cuti hari Selasa tu, tapi kelas malam tu berlangsung seperti biasa. Okey. Jelas Baik. Itu sahaja. Terima kasih sekali lagi. Saya minta maaf anda ada salah dan silap. Minta maaf untuk segalanya lah. Apa je. Bukan dari sudut percakapan je. Apa jua pun. Ya, apa jua pun. Dan saya juga mewakili pihak Izzy Ngaji. Mohon maaf juga anda ada apa-apa kekurangan dalam servis kami. Minta halal lah semuanya ya.
Okey, tak ada apa dah. Akhir sekali, sama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk segala nikmat yang kita miliki sehinggalah hari ini. Terima kasih Allah. Jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Saya tinggalkan anda dengan satu lagu yang menarik. Cewa. Apa yang menarik kan? Dengar je dulu. Lagu apa ya? Jangan request. Saya tak nak tengok komen. Kan adalah keluar saya. Baik, terima kasih sekali lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Tuhan, hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu, dan kurniakanlah daku rasa lazatnya taat padamu.
salah